Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang mengisahkan tentang dua orang puteri yang dikatakan sebagai sepupu dan mempunyai wajah yang jelita dan sangat menawan. Mereka juga diibaratkan sebagai adik-beradik kembar. Pada suatu hari, kedua-dua puteri tersebut diperintahkan oleh ayahandanya Raja Kayangan untuk turun ke bumi kerana berlaku pertelingkahan di antara dua buah kampung, iaitu Kampung Pantai Biru dan Kampung Pasir Kuning, seperti yang dikatakan oleh orang tua-tua dahulu. Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang diperintahkan untuk mendamaikan salah faham yang dihadapi oleh kedua-dua buah kampung tersebut. Ayahanda titahkan kamu berdua untuk turun ke bumi esok kerana ayahanda dikabarkan bahawa berlaku pertelingkahan dan salah faham di antara dua buah kampung. Kamu berdua harus segera turun ke bumi untuk mendamaikan dua buah kampung tersebut sebelum keadaan menjadi lebih teruk. Namun kamu berdua harus ingat bahawa jika kamu berdua yang bertelingkah sama sendiri ketika masih berada di bumi, kamu berdua akan disumpah. Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang berasa terkejut mendengar amanah dari ayahandanya, Raja Kayangan. Namun, lebih mengejutkan mereka berdua apabila ayahandanya mengatakan bahawa mereka berdua akan disumpah jika bergaduh sesama sendiri ketika masih berada di bumi. Walau bagaimanapun, mereka berdua tetap bersetuju dengan arahan ayahandanya demi melaksanakan tanggungjawab mereka untuk mendamaikan pergaduhan antara dua buah kampung tersebut. Baiklah ayahanda, Santubong bersetuju. Sejinjang juga bersetuju ayahanda. Lalu, berangkatlah Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang ke bumi. Mereka melihat pertelingkahan antara dua buah kampung tersebut. Dua buah kampung tersebut bertelingkah kerana sistem pertukaran barang yang tidak setara dengan barang yang dibawa. Berkemungkinan barang yang dibawa oleh Kampung Pantai Biru ialah hasil tenunan tidak setanding atau setara dengan hasil sawah padi dari Kampung Pasir Kuning ataupun sebaliknya. Puteri Santubong akan menjaga keamanan di Kampung Pantai Biru, manakala Puteri Sejinjang pula akan menjaga keamanan di Kampung Pasir Kuning. Orang kampung, lihat! Seperti ada cahaya yang sedang menuju ke kampung kita sekarang. Wahai penduduk kampung, saya Puteri Santubong dari Kayangan dititahkan oleh Raja Kayangan untuk mendamaikan kampung ini dan Kampung Pasir Kuning. Saya bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dan kedamaian di kampung ini, manakala di Kampung Pasir Kuning pula akan ada seorang lagi puteri yang bertugas. Wah, indah sungguh rupa parasmu, Tuan Puteri. Sungguh tiada tandingannya kejeritaan Tuan Puteri. Cahaya apakah itu? Sungguh aku tidak pernah melihatnya sebelum ini. Jangan takut, wahai penduduk Pasir Kuning. Saya Puteri Sejinjang yang dititahkan oleh Raja Kayangan untuk mendamaikan pertelingkahan antara kampung ini dan Kampung Pantai Biru. Cantiknya rupa parasmu, Tuan Puteri, seperti cahaya mentari yang terang benderang. Sungguh kejelitaanmu tiada tandingan, Tuan Puteri. Tidak lama kemudian, tiada lagi pertelingkahan berlaku di antara kedua-dua buah kampung tersebut. Disebabkan kemahiran yang terdapat pada Puteri Sejinjang dan Puteri Santubong telah berjaya mendamaikan kedua-dua buah kampung tersebut. Saya mahir menenun kain. Saya akan mengajar kamu semua cara menenun kain dengan betul dan cantik agar barang yang ditukar dengan barang orang Kampung Pasir Kuning sama nilainya. Betul tu, Tuan Puteri. Sekarang tiada lagi pertelingkahan tentang hartanah atau pertukaran barang nanti. Saya pula mahir mengasingkan sekam dengan padi menggunakan aluk. Disebabkan kampung ini mempunyai sawah padi, saya akan mengajar kamu kemahiran yang saya miliki. Betul kata Tuan Puteri. Barang kita sama nilainya dengan barang Kampung Pantai Biru. Tidaklah kami bertelingkah lagi nanti. Ternyata, tidak lama perdamaian antara dua buah kampung tersebut, datang Putera Serapi telah mengganggu-gugat keamanan di dua buah kampung tersebut apabila Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang sama-sama menyukai Putera Serapi. Mendengar kabar berita bahawa Putera Serapi hendak datang,
Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang berhias cantik-cantik untuk berjumpa dengan Putra Serapi. Namun, kedatangan Putra Serapi hanya menimbulkan kekecohan apabila Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang sama-sama menyimpan perasaan terhadap Putra Serapi. Jadi, berlakulah pergaduhan antara Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang. Aku dulu yang suka dengan Putra Serapi. Kenapa kau perlu menyimpan perasaan terhadap pemuda yang aku suka? Kau patut berundur kerana aku pasti Putra Serapi juga menyimpan perasaan suka terhadapku. Memang aku juga menyukai Putra Serapi. Kau jangan perasan dirimu yang paling cantik, Santubong. Putra Serapi sebenarnya menyimpan perasaan kepadaku. Jelaslah, aku yang paling jelita dan hebat. Apa kau cakap tadi? Kau paling jelita dan hebat? Jangan bermimpi di siang hari, Sejinjang. Kau hanya syok sendiri. Tidakkah kau perasan Putra Serapi hanya melihat aku sahaja tadi? Jadi, terbuktilah aku yang paling jelita, hebat dan berjaya menawan hati Putra Serapi. Bukannya kau. Berani kau mengata aku, Santubong? Tunggu kau. Sejinjang penjaga gunung negeri Sarawak, manisnya Buruh pun berdentum kuat, kilat sabung menyabung. Lalu disumpahlah Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang menjadi gunung. Begitulah kisah Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang yang mengakhirkan hidupnya dengan pertelingkahan lalu disumpah menjadi gunung. Isai Induai merupakan lagu rakyat kaum Kedayan yang berkisarkan tema masyarakat, iaitu seorang anak raja yang lincah bersilat akhirnya terkena penyakit buatan orang kerana dengki akan kehebatannya dalam bersilat. Anak raja itu terpaksa berjumpa dengan pawang untuk mengetahui apakah penyakit misteri pada badannya itu. Anak raja itu terpaksa menumpuhi segala cabaran dan rintangan dalam menyembuhkan penyakitnya yang misteri itu. Kisahnya bermula apabila pada suatu malam itu, pada suatu hari anak raja tersebut mendapat penyakit yang jarang dirasainya sebelum ini, dan penyakit ini menyebabkan anak raja ini kurang berselera untuk makan sehingga semua makanan yang dimakannya terasa pahit. Anak raja meludah balik makanan yang dimakannya itu. Anak raja itu pun berjumpa dengan pawang yang terkenal di dalam kampung itu. Kamu perlu mencari ayam serama di hutan. Kerana ayam serama itulah yang dapat menyembuhkan penyakit misteri kamu itu. Pergilah kamu ke hutan mencarinya. Ketika perjalanannya mencari ayam serama itu, anak raja itu pun mengambil anak buluh untuk dijadikan titi untuk menyeberangi sungai itu. Anak raja itu pun mengeluh, "Hei, demi menyembuhkan penyakitku, aku terpaksa membuat titi untuk menyeberang sungai." Selepas menyeberangi sungai, anak raja itu pun kembali mencari ayam serama itu di dalam hutan. Setelah berjam-jam lamanya mencari ayam serama di dalam hutan itu, akhirnya dia menemukannya di sebalik pohon buluh itu tadi. Tidak lama selepas itu, penyakitnya pun sembuh dan anak raja itu dapat menjalani kehidupannya seperti biasa. Alhamdulillah, akhirnya aku dah sihat seperti sedia kala, katanya dengan nada lega. Akhirnya anak raja itu pun berkahwin dengan cinta hatinya. Tidak lama selepas itu, mereka dikurniakan seorang anak lelaki yang diberi nama Halang. tak pernah terfikir
Jatuh cinta pada dia. Binek Raden. Binek Raden ialah benih padi yang pertama dibawa dari Sebintin ke Pak Rimu. Raden ialah nama benih padi tetapi tiada lagi ditanam pada masa kini. Dahulu, ramai orang menanam benih tersebut. Raden ini apabila dimasak hendaklah diletakkan banyak air supaya nasi menjadi lembut. Namun sekarang, tiada orang yang menanam padi tersebut kerana apabila sukatan beras sama dengan air, nasi akan menjadi keras. Benih Raden ini banyak ditanam pada zaman nenek moyang dahulu kerana jimat dimakan. Inilah maksud nama Binek Raden kerana mula-mula tinggal di Paen dulu memang padi Raden yang ditanam oleh penduduk di Paen Semirimu. Oleh kerana di Sebintin tidak mempunyai tanah yang cukup untuk menanam padi, seorang penduduk kampung berfikir cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Aku perlu pindah dari sini. Kalau tidak, kemungkinan aku dan yang lain-lain akan kebuluran. Aku harus mencari tempat untuk menanam padi yang mencukupi. Setelah berfikir demikian, dia pun pergi ke rumah untuk mempelawar penduduk kampung mengikuti dia untuk berpindah. Setelah pergi ke rumah, dia pun mengumpul penduduk kampung yang ingin mengikuti dia berpindah. Esok pagi kita mesti berangkat ke Paen. Sesiapa yang mengikuti, simpanlah barang-barang anda sekarang. Apa barang yang kita perlu bawa? Kita hanya perlu membawa tanaman yang perlu tanam di sana, barang-barang berharga dan bekalan makanan yang mencukupi. Okey, anda perlu berkemas sekarang. Terdapat 11 orang yang mula-mula ke Paen pada hujung tahun 1946 dan dia merupakan ketua perjalanan. Mereka lalu menyimpan dan membawa beras Raden, anak pokok sagu, biji-biji buah, anak pokok buah dan buloh untuk ditanam di Paen. Harta-harta seperti tempayan dibawa pindah ke Paen. Mereka cuma berjalan selama sehari dari pagi hingga ke petang. Berehatlah kamu orang semua dan buat apa yang patut. Esok kita akan menanam padi bersama-sama. Mereka pun berehat setelah penat berjalan seharian. Pada keesokan harinya, mereka pun bersiap-siap untuk pergi ke kawasan menanam padi. Marilah kita menanam padi kerana mengikut masa menanam padi kita sudah lambat. Para wanita menebas rumput-rumput dahulu, kemudian para lelaki akan menebang pokok, seterusnya kita akan membakar dan minggu depan kita boleh menanam padi. Benda pertama yang ditanam di Paen ialah benih Raden yang dibawa dari Sebintin. Sebintin dahulu tanahnya tidak subur kerana penduduk tiap-tiap tahun menanam padi di bukit. Dahulu penduduk kampung tiada cangkul, jadi mereka tidak dapat menanam di tanah payah. Hanya segelintir orang yang menanam di tanah payah itu, iaitu mereka yang punyai cangkul. Oleh itu penduduk kampung Sebintin berpindah ke Paen kerana mereka tidak cukup bekalan makanan, iaitu beras. Tersebutlah kisah Binek Raden kerana padi tersebut merupakan padi yang pertama ditanam di kampung Paen, Sungai Rimu.